Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan uh, masa ataupun kesempatan untuk kita sambung kita punya pengajian kita di dalam surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tin. Okey, baik. Cuma saya nak tanya, adakah jelas suara saya? Adakah jika tak jelas, bila boleh beritahu, sebab hari ni saya tak pakai earphone kerana jelas tak suara? Tak komen ya, jelas ke tak? Okey, hari ni kita masuk dalam surah At-Tin. InsyaAllah kita akan belajar, kita akan mentadabur. Tadabur ni maksudnya kita belajar membaca dan belajar membaca secara bertajwid, dan kita belajar tentang pemahaman dalam surah tersebut. Jelas tak? Okey, okey, suara baby tu ada gangguan, tak apalah. Jadi sebab saya hari ni cuba nak tak pakai earphone supaya jadi suara saya jelas lah ya. Okey, baik. Jadi hari ni kita masuk dalam surah At-Tin. Bagi yang ada Quran boleh buka, bagi yang anda ada Quran waqaf tidak boleh buka Quran waqaf tidak, dan kita tadabbur bersama-sama ya. Okey, kita terus membaca. Jelas ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulakan bacaan Al-Fatihah dulu sebagai pembuka kepada semua apa-apa pun majlis atau apa-apa pun yang kita nak mulakan perkara ataupun apa-apa pun kita nak buat, kita mesti mula dengan bismillah. Terima kasih yang baru join. Minta kita share kepada ramai orang supaya ramai orang boleh memahami tentang surah-surah lazim yang sering kita baca sama-sama di dalam solat, dan apa-apa juga yang mana majoritinya ramai yang sudah menghafal tetapi tidak faham apa yang dibaca. Baik. Jadi kita tadarus dulu surah At-Tin. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, kita masuk ke dalam tajwid. Baik, kita mulakan dengan ayat pertama. Wattini. Di sini ada hukum, tiada hukum ya, melainkan ada ta yang kita tekankan dengan alif lam yang kita abaikan. Alif lam di sini dinamakan alif lam syamsiah.
Wattini wazzaitun. Di sini juga tiada hukum. Melainkan waw warna biru ni kita warnakan biru kerana ia merupakan mad arid lis sukun. Mad arid yang kita sukun, asalnya hidup kita sukunkan, dan panjang dia merupakan 6 harakat, bukan 2. 2 harakat hanyalah mad asli seperti ini. Ya. Wa turi sinin. Wa turi di sini ada tiada hukum. Di sini juga tiada hukum, melainkan ada harakat sahaja. Di sini ada mad arid sukun seperti ini, ya warna biru dan waw warna biru. Kita warnakan sebagai warna biru supaya anda tak keliru. Wa hadzal baladil amin. Okey, di sini juga tiada hukum, melainkan hanya ya yang warna biru iaitu mad arid lis sukun. Jadi dalam surah Tin ni ayat 1 hingga 3 ni tiada hukum tajwid. Kita masuk ayat keempat. Tengok ayat keempat ni macam berwarna sikit. Jadi mungkin banyak. Laqad khalaqnal. Okey, dah kita nampak dah. Iaitu dal. Dal ini kita warnakan dia punya tanda mati tersebut berwarna hijau. Jadi tanda mati tersebut merupakan qalqalah. Jika kita buat tanda mati berwarna hijau, maka ia merupakan qalqalah. Qalqalah apa? Kubra, ya. Qalqalah kubra kerana di akhir perkataan. Laqad khalaqna. Okey, di dalam di sini ada satu lagi tanda mati yang berwarna hijau. Inilah baru dinamakan qalqalah sughra, ya. Qalqalah sughra. Khalaqnal insana. Okey, di sini ada nun yang berwarna hijau. Maka nun ini merupakan nun ikhfa. Jadi warna hijau kita buat ikhfa, merah kita buat warna kita buat idgham, kita buat warna merah. Hijau ikhfa. Okey, insana fi. Okey, di sini ada tanda cacing. Tanda cacing saya dah sebut, jika ada tanda cacing atau tanda yang panjang 6 harakat di mana di tengah perkataan, di tengah ayat, maka hukum dia ialah sama ada mad wajib atau mad jaiz. Kenapa hukum dia mad wajib atau mad jaiz? Kerana cacing ni bertemu dengan hamzah, sama ada di dalam satu kalimat atau dua kalimat. Di sini kita dah terang-terang nampak di dua kalimat, fi satu kalimat, ahsani satu kalimat, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Fi ahsani taqwim. Di sini ada satu hukum, seperti mana ini qaf yang berada di tengah. So saya dah sebut, jika huruf qalqalah yang berada di tengah, maka ia merupakan qalqalah sughra. Taqwim. Di sini ada ya berwarna biru, maka ini merupakan mad arid lis sukun. Thumma. Okey, jadi kita dah nampak di sini tanda syaddah berwarna merah. Tanda syaddah berwarna merah bermaksud wajib dengung. Seperti mana nun yang bertanda syaddah warna merah, mim syaddah warna merah, semua syaddah yang warna merah semua merupakan wajib dengung, ya. Thumma radadnahu. Di sini dal yang dimatikan berwarna hijau. Jadi saya dah sebut, jika mati berwarna hijau, tanda mati berwarna hijau merupakan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Sebab apa sughra? Kerana di tengah perkataan. Dia di tengah perkataan, ya. Thumma radadnahu asfala. Di asfala tiada hukum. Safilin juga tiada hukum, tetapi ada mad arid sukun. Ya, ini ya, warna biru. Illa, di sini tiada hukum. Melainkan huruf yang kita tekankan. Illa allazina, tiada hukum juga. Amanu, tiada hukum. Tetapi kita abaikan satu huruf, iaitu alif yang kita abaikan. Alif ini bukan alif wasal, tetapi alif yang kita abaikan. Amanu sebab apa kita panjang? Sebab waw ni dua harakat saja. Amanu wa amilus solihat. Jadi di sini ada sad yang bertanda syaddah ni telah mematikan pangkat harakat 5 ni. Ini merupakan harakat asalnya, tetapi ia telah diabaikan disebabkan alif lam syamsiah tersebut, yang mana telah diabaikan pangkatnya sebagai harakat. Ya, surah Tin. Okey, salihah. Jadi di sini tiada hukum. Hukum tajwid hanya berlaku di dengung saja, sama ada hijau atau merah tu je. Falahum dengan izhar. Ini izhar, ya. Mim yang bertanda mati
atau nun yang bertanda mati yang mana kami tak warnakannya merupakan izhar, ya, izhar. Izhar apa? Jika mim syafawi, jika nun halqi. Ajrun. Okey, di sini ada tanda mati berwarna hijau. Jadi tanda mati berwarna hijau merupakan qalqalah. Qalqalah apa? Kerana kalau berada di tengah perkataan maka ia merupakan qalqalah sughra. Okey, di sini juga ada tanda tanwin yang berwarna hitam. So tak payah fikir panjang, kita dah tahu merupakan hukum izhar, jelas. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ini ada ya yang mati yang mana sebelumnya baris atas merupakan lin, mad lin, ya, mad lin. Ghairu mamnun. Okey, di sini ada hukum waw berwarna biru iaitu mad arid lisukun. Okey, di sini juga ada tanwin berwarna hijau. Kerana apa berwarna hijau? Ia merupakan tanwin ikhfa. Jika saya sambung ke ayat yang ketujuh, maka dia terjadilah hukum ikhfa tersebut. Tetapi jika saya tak sambung, maka tak jadi. Ya, contohnya mamnuniu fama. Kita dengungkan. Fama yukadzibuka. Di sini tiada hukum, melainkan hanya zal yang kita tebalkan. Sebutan zal tidak boleh sebutan dia seperti z. Zal ialah sebutan yang kita gigit lidah kita, bukan gigit betul, tetapi sebutan yang kita keluarkan daripada mulut ialah huruf z, ya. Ba'du biddin, tiada hukum. Tetapi di sini ada ya berwarna biru yang merupakan mad arid lisukun. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alay, jadi kita dah nampak sini. Ya yang mati yang mana sebelumnya baris atas merupakan mad lin. Mad lin seperti mana ini, ya. Okay. Ya atau waw mati yang mana sebelumnya baris atas merupakan mad lin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Okey, ya ini merupakan mad arid disukun. Baik, saya harap anda faham tentang tajwid tersebut. Saya dekat rumah ni, jadi ada bising-bising sikit ni sebab saya tak pakai earphone. Jadi InsyaAllah saya akan ada kesempatan ni. Waktu ni PKPB saya senang nak beli apa nama tu, mic. Senang sikit nak buat live. Maksudnya anda dengar dan sangat jelas suara saya, dan saya tak perlu nak pakai earphone dan sebagainya. Itu rimas lah, macam tu lah. Okay. Jika tak jelas sila maklum, ya. Okay, jadi kita nak masuk dalam penerangan surah At-Tin. Pemahaman serba sedikit tentang surah At-Tin ni. Surah At-Tin ni untuk apa yang kita boleh ambil daripada sini, mari kita tadabbur sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Okay, baik. Wat-tin, apa maksud wat-tin ni? Wat-tin apa maksud? Jadi saya sebut sebelum ni, wa merujuk kepada sumpah. Waw memang maksudnya dan, tetapi jika kita sebut seperti wal adiyati wal asr, jadi itu merupakan aqsam, maksudnya sumpah. Allah bersumpah atas segala sesuatu. Jadi bila Allah bersumpah atas segala sesuatu, ia merupakan perkara yang sangat-sangat hebat ataupun penting, hebat atau apa lagi. Semua benda yang Allah sumpah itu merupakan benda tu yang Allah sumpah tu, benda tu hebat. Contohnya masa, contohnya kuda perang. Okey, di sini Allah sumpah dengan watini, buah tin, demi buah tin, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun. Allah bersumpah dengan dua buah ni. Maksudnya dua buah ni ada kelebihan. Di mana buah ni ada berada sekarang? Kita dah nampak buah ni tu berada di Madinah. At-Tin berada di Madinah, zaitun berada di Mesir. Banyak di Mesir, di Tursina. Jadi buah yang saya diceritakan, buah zaitun ni, dia punya kelebihan dia, hebatnya dia ni, dia boleh diguna pakai dalam apa jua keadaan. Contohnya kita nak buat pelita kan, kita nak zaman dulu tiada lampu torchlight, jadi zaman dulu guna pelita. Jadi minyak pelita tu merupakan minyak zaitun. Kerana apa pakai minyak zaitun? Jika kita pergi ke tempat buah zaitun tu, yang di mana ada pokok-pokok zaitun di Tursina tu, kita
kita akan dapati pokok-pokok zaitun ni seumpama bercahaya, seumpama terang. Kita nampak sebab minyak dia sangat bercahaya pada waktu malam, bercahaya seperti pelita walaupun tak dibakar dengan api. Jadi memang minyak ni digunakan untuk buat pelita. Itu salah satunya. Antara yang lain ialah buat minyak masak, apa lagi, minyak perubatan semua boleh. Buat minyak perubatan, untuk minyak masak, untuk sakit perut ke apa semua, minyak zaitun ni banyak kelebihan. Jadi sebab tu Allah bersumpah dengan buah ini antaranya. Baik, kita masuk ayat ke-2. Waturi sinin. Apa maksud waturi sinin? Inilah yang saya cerita, di mana buah zaitun ni terletak di mana? Di Tur Sina. Tur Sina maksudnya Tur maksudnya bukit, Sina di Sinai. Nama Mesir negara dia menjangkau ke satu teluk, satu tempat yang teluk. Nama teluk tu ialah kawasan Sinai. Itu dinamakan dalam bahasa Arab Sina. Jadi dekat Sinai itu ada satu gunung besar dinamakan Gunung Sinai. Itulah dinamakan dalam bahasa Arab Tur Sina. Tur Sina ni tempat Nabi Musa bermunajat. Baik. Jadi di Tur Sina ni banyaknya pokok zaitun di situ. Jadi dan di situ juga banyak sejarah-sejarah, antaranya Allah Nabi Musa pernah turunnya kitab Taurat di Tur Sina sehingga meletup gunung, pecah. Kita pergi Tur Sina tu, kita nampak gunung tu seperti pecah. Pecah macam apa orang kata, atas kehadiran kitab Taurat ataupun kuasa Allah turun dekat Tur Sina tu. Hebatnya Tur Sina ni, Allah turun di situ. Bukan Allah turun, zat Allah tu, maksudnya Allah baru berniat turun, dah hancur dah gunung. Ada kisah dia, kisah tentang bagaimana Nabi Musa berkalimullah dengan Allah di Tur Sina. Jadi Nabi Musa pernah minta kepada Allah, aku nak lihat rupa kau. Nabi Musa pernah minta macam tu, aku teringin nak lihat. Jadi Allah tanya, adakah kau tak percaya dengan aku? Aku percaya semua, aku nak teringin nak melihat diri kau, melihat apa aku nak melihat ke zatmu, macam tu lah. Jadi okey, engkau toleh ke belakang, pandang ke sana, pandang ke arah lain. Jadi Nabi Musa pun menoleh, dan Allah bukan berniat nak datang. Allah hanya menghadirkan sekadar zat ataupun kuasa dia, ataupun dia berkehendak nak macam berniat saja. Saya tak boleh nak cakap pasal zat Allah, cuma disebabkan perkara tu meletup gunung tu, pecah, dan gunung tu tak pernah langsung ada pokok, yang mana sebelum tu ada pokok. Pokok-pokok habis tenggelam dalam batu, takut sangat dengan kekuasaan ataupun keagungan Allah. Ini dimasukkan dalam la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu akan melihat gunung ni hancur berkecai kerana takut dengan keagungan Allah. Itulah meletupnya gunung Tur Sina ni atas kehadiran Allah, bukan kehadiran Allah tetapi kehadiran zatnya. Ataupun dia sekadar menunjuk kekuasaannya. Dan Nabi Musa pun pingsan. Kalau kita lihat dekat batu Tur Sina tu, ada satu batu tu, dia pokok tenggelam dalam batu, bercorak batu tu, bercorak pokok. Sebab apa? Sebabnya pokok, memang pokok, bukan orang lukis, memang pokok masuk dalam batu sebab takut sangat dengan keagungan Allah. Mutasaddi'an min khasyatillah. Mereka sangat takut dengan Allah. Mereka hancur berkecai sebab takut dengan Allah. Beratnya kitab Taurat tu nak berikan kepada Nabi Musa, tetapi sanggup manusia ni memikulnya. Sanggupnya nak berikan kitab Al-Quran ni sangat-sangat, kitab Allah ni sangat-sangat amanah dia berat tau. Sebab tu Allah cerita dalam surah Al-Hajj, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Kalau aku turunkan Al-Quran ni, Allah sebutlah, "Hadzal Qur'ana 'ala jabal." Aku turun ke atas gunung ni, la ra'aitahu, kamu akan lihat, khashi'an, gunung ni hancur berkecai, mutasaddi'an min khasyatillah, kerana berkecai kerana takutkan, kerana beratnya amanah kitab Allah ni, kitab Taurat, Injil, Zabur. Tapi siapa yang sanggup? Manusia. Manusia ni dia ada sikap nak sombong ataupun sikap aku boleh. Ya, macam tu lah. Sebab Allah kurniakan akal. Itulah hebatnya manusia ni berbanding makhluk. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Inilah permisalan yang kami buat bagi orang-orang yang berfikir, orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai pemikiran. Wa hadzal baladil amin. Okey, maksud ayat ketiga ialah dan demi negeri Mekah. Wa hadzal baladil amin,
negeri Mekah yang aman. Jadi Allah sentiasa pelihara Mekah ini daripada ancaman. Antaranya ancaman daripada tentera bergajah dan sebagainya. Banyak penyerangan yang datang Mekah, semua Allah selamatkan. Kita tak pernah tengok Mekah ni dalam keadaan huru-hara. Semuanya aman kerana Allah sentiasa protect Mekah. Misalnya zaman Salahuddin Kristian, setelah salib dan menyerang Mekah ni, bagaimana Allah timbuskan mereka di tengah-tengah padang pasir tu, macam-macam. Bukan senang nak menghancurkan rumah Allah, Baitullah tu. Dahsyat, hebat. Kita tak akan pernah melihat Kaabah hancur melainkan umat Islam yang buat. Kaabah tak akan hancur melainkan umat Islam yang buat. Kaabah tak akan dihancurkan oleh orang kafir melainkan orang Islam yang menghancurkan sendiri. Seperti kita tengok adalah Khalifah Panglima Hajjaj Yusuf As-Saqafi tu. Panglima Hajjaj ni sangat kejam, tetapi dialah punca Islam sampai sebar ke Cina. Tapi dia punya pemerintahan dia sangat kejam pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi saya nak teruskan ayat sebelumnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus kita boleh sedia maklum, kita ni adalah sebaik-baik makhluk. Kita adalah sebaik-baik ciptaan. Allah diibaratkan Allah mencipta manusia ini menggunakan yadullah, tangan dia sendiri. Umpama kita tak boleh ibaratkan Allah seperti tangan kita, tak. Tetapi Allah menciptakan perkara lain, semua kun fayakun, jadi maka jadilah. Tetapi Allah menciptakan manusia, Allah ukir dengan elok baik. Allah ukir dengan tangannya sendiri. Itu istilah adalah hadis kursi rasanya. Saya tak nak terbut pakai hadis kerana ini hanya cuma saya ada dengar di bahagian ustaz-ustaz yang mengajar, yang mana Allah menciptakan manusia ini menggunakan tangannya sendiri. Maksudnya dia mencipta manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan. Sebab itu pada zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, kau hancurkanlah manusia pada zaman ini, sebabnya manusia zaman ini kufur pada kau, padahal sebenarnya kau ni Tuhan. Kau matikan mereka semua ni, kau lemas, kau azab mereka semua ni, dan biarlah orang-orang yang beriman sahaja yang hidup di dunia, yang mentauhidkan kamu. Jadi Allah pun makbulkan apa yang Nabi Nuh nak. Allah tenggelamkan seluruh umat manusia di atas bumi, dan yang selamat hanya di atas kapal. Tapi selepas berlakunya, sebab Allah hapuskan orang yang zalim, dah hanya kehidupan manusia yang beriman sahaja, maka Allah buat permisalan. Allah suruh Nabi Nuh pula bina satu tembikar yang cantik, buat banyak-banyak. Arahan Allah. Jadi Allah, Nabi Nuh pun buatlah tembikar yang cantik-cantik yang dia ukir sendiri dengan air tangan dia sendiri, dengan cantik sangat-sangat sehingga dia rasa sayang. Jadi dia buatlah banyak, 100, 200, 50 gitu, banyak-banyak. Selepas dia cantik-cantik, dia bersembah kepada Allah. Allah kata, okey, aku hancurkan semuanya. Hancurkan satu persatu. Nabi Nuh pun buat dalam keadaan hampa sangat-sangat. Ya Allah, aku pun nak buat. Hancurkan. Dia rasa sangat sedih. Jadi Allah dah buat pemisalan. Itulah pemisalan aku membunuh semua hamba-hamba. Bukan mudah aku nak ciptakan mereka. Macam tu. Manusia ni sangat-sangat sebaik-baik ciptaan. Kita patut bangga kerana kita merupakan khalifah di dunia ini. Baik, seterusnya summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Baik, sebab apa Allah sebut itu? Allah mencipta manusia sangat sebaik-baik ciptaan, tetapi Allah kembalikan Allah kembalikan manusia ni ke tempat serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Manusia diciptakan daripada air yang hina. Saya dah serang dah surah An-Nahl. Manusia ni dilahirkan dalam keadaan sangat-sangat hina, kosong, seperti tin kosong, dan dia dicipta daripada air yang sangat hina, yang digabungkan dengan ovum, benda yang sangat-sangat hina lah, leceh. Jadi manusia ni lahir dalam keadaan yang hina. Jadi macam mana kita nak upgrade diri kita menjadi mulia? Allah suruh manusia ini yang hina ni, upgradekan diri kamu menjadi mulia. Mulia maksudnya, saya dah terang dalam surah Al-Alaq, kita mulia disebabkan kita bertakwa, bukan sebab mulia kita ada pangkat dan harta sebagainya. Tetapi yang mulia ialah orang yang bertakwa. Bukan yang bertakwa ni miskin, tak.
takwa boleh, orang kaya boleh, orang miskin boleh, semua boleh. Welcome Kak Lily kerana sudi masuk dalam penjelasan surah At-Tin. Baik, saya nak ceritakan tentang bahawa manusia ini dilahirkan dalam keadaan sangat hina, walaupun diciptakan Allah sebaik-baiknya. Allah menciptakan Nabi Adam ini sangat baik, bagus ciptaannya. Allah campur aduk dengan tanah liat dan tanah-tanah air laut, campur jadilah manusia. Sangat cantik. Tetapi Allah menjadikan manusia ini sangat hina, dilahirkan dengan air yang hina, dan kita lah yang kena muliakan diri kita. Kita lah yang membawa diri kita sama ada ke jalan yang mulia atau ke jalan yang hina, seperti mana kita lahir. Boleh. Jadi kita terus ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah melahirkan manusia dari keadaan hina. Manusia ini semua Allah lahirkan dari hina, dan dia mula membesar. Okey, akan dalam keadaan hina juga jika dia tak ubah cara dia. Dia membesar dalam keadaan hina sampai dia mati dalam keadaan hina. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengerjakan kebajikan, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada. Inilah orang yang bertakwa. Maka kita nak kategori yang macam ni. Inilah baru orang yang mulia, Allah sebut. Boleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendusta kamu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Jadi siapa yang mendustakan ini ialah orang kafir Quraisy, orang-orang kafir lah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang mana dah mereka ni ahli kitab, mereka dah menelaah kitab dan mereka tahu akan lahir Nabi di akhir zaman. Maksudnya mereka dah ada keterangan bahawa akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan kelak yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Sebab nenek moyang mereka menganut, mereka mengikut Nabi Musa, nenek moyang mereka dulu, orang Yahudi ni. Jadi mereka dah tahu dah cerita tentang tu, tapi mereka sombong. Mereka tak nak ikut Nabi akhir zaman. Sebab Nabi akhir, alasannya sebab Nabi akhir zaman dilahirkan bukan dari golongan mereka, dilahirkan di tanah Arab, ataupun dia anggap tanah Arab ni yang tak bertamadun. Jadi dia sombong, angkuh. Dia anggap Arab ni macam sampah. Jadi itulah menyebabkan mereka mendustakan. Padahal dia tahu, maksud dusta ialah perkara yang dia tahu betul tapi dia pun dustakan. Itu maksudnya dusta. Jadi itu pun dia boleh kita sebagai munafik. Baik. Jadi kita yang dah tahu solat ini betul, kita pun tak buat elok-elok, itu kita munafik. Kita dah faham munafik akan duduk di bawah neraka jahanam yang dasar neraka. Kita faham munafik ni adalah taladu muka, yang mana ataupun kita dah tahu perkara tu betul, kita tak buat betul, itu munafik dah tu. Melainkan kalau anda tak tahu perkara itu betul dan anda buat silap, itu mungkin adalah perkara yang anda tak tahu dan anda perlu belajar. Tapi kalau anda tahu, anda ada ilmu tetapi anda tak mengamalkan ilmu, anda munafik. Kena faham konsep. Jangan faham konsep munafik ialah orang tu Islam, mengaku Islam tapi dia tidak mengamal. Dia tidak mengaku Islam tapi dia tak solat. Bukan itu dia munafik. Yang Abdullah bin Ubay ni adalah orang yang mana dia ada ilmu tentang Islam, ada ilmu tentang solat dan sebagainya, tentang syariat Islam, tapi dia tidak mengamalkan Islam, maka itu dikategorikan sebagai munafik. Kategori Abdullah bin Ubay. Tak ada bezanya kita dengan Abdullah bin Ubay kalau kita tak ubah diri kita ini dan kita tak mengamalkan ilmu yang kita ada dan kita tak sebarkan kepada orang lain. Sangat penting. Apa yang anda tahu anda perlu amalkan. Jangan hanya pandai bercakap tapi tak pandai buat. Itulah munafik, ya. Baik, kita teruskan ayat. Nasihat untuk di sini juga, ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling teliti? Bukankah Allah yang paling adil dalam hakim? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jadi Allah lah sebaik-baik hukuman. Apa yang kita buat di dunia, Allah lah yang akan membalas apa yang kita buat. Sama ada kamu mengumpat orang ni, Allah akan balas timpal apa yang kita buat. Itulah maksud hari pembalasan ini pada waktu itu. Jadi overall cerita tentang surah At-Tin ialah tentang kita perlu mengamalkan apa yang kita tahu. Itu yang saya faham di dalam
dalam surati. Konsep dia lebih kurang sama je, soal alaq, soal as. Sangat penting perkara itu di dalam kehidupan kita. Kerana bila kita tahu tapi kita tidak mengamalkan dan kita tidak menyebar kepada orang lain, itulah munafik. Maksudnya kita pentingkan diri sendiri dan kita sombong. Boleh jadi itulah maksudnya kita kena kod bakhil. Bukannya harta saja, apa yang kita ada kita tak sebarkan, itulah bakhil. Okey, boleh ya? Okay, dan insyaAllah setakat itu sahaja live saya. Saya minta maaf. Saya minta anda untuk jaga diri dalam waktu PKPBB ini. Jangan keluar jika tiada urusan yang penting. Dan isilah masa lapang di rumah dengan cara kita mengaji, kita tadarus, kita berbicara dengan Allah. Kerana waktu COVID ni kita dah nampak bumi dalam keadaan tenat. Kita nampak bumi ni, inilah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda yang mana akan kembali alam moden ni kepada alam kuno balik. Kita akan guna pedang balik. Ini ada penjelasan yang bahagian ni. Jadi perkara tu memang akan berlaku pada zaman akan datang. Imam Mahdi nanti tak turun. Dalam keadaan elektronik ni semua dah tak dipakai dah. Jadi perjalanannya elektronik ni nak merudum jatuh. Permulaan ni ialah jatuhnya ekonomi. Jatuhnya ekonomi dalam dunia ni. Maka bila jatuhnya ekonomi dalam dunia, maka teknologi tak laku. Teknologi dah tak boleh berkembang. Bisnes dah tak boleh berkembang. Semua terpaksa kembali ke zaman dulu balik. Dalam keadaan yang mana semua tak boleh nak berniaga bisnes dan sebagainya. Kita dah nampak tanda-tandanya COVID ni. Kita tak tahu apa lagi yang Allah nak datangkan. Kita cuba harap perkara yang selamat, yang mana kita harapkan supaya wabak ini berakhir. Tapi kita dah nampak tanda-tanda akhir zaman dah terlalu. Ada juga yang mengatakan bahawa Nabi bersabda, umat aku tidak sampai jarak ni dengan aku 1500 tahun lebih. Jika kita tengok sekarang berapa hijrah, kita tengok sekarang hijrah dah 1400, dekat 500 dah. Kita pun dah nampak dah akhir zaman ni. Kita ni di fasa keempat. Saya dah terang sebelum dah surah Al-Alaq, kita di dalam fasa keempat. Nabi dah sebut umatku ada 5 fasa. Umatku ada 5 fasa. Yang fasa pertama ialah fasa kenabian, fasa aku, fasa Nabi lah, waktu Nabi memerintah. Fasa kedua adalah fasa yang mana umat Islam diperintah oleh khalifah yang adil, yang bagus, yang sentiasa mengamalkan syariat Islam. Itulah khulafah ar-rasyidin. Yang ketiga ialah umat Islam diperintah oleh satu sistem pemerintahan yang menggigit. Apa maksud menggigit? Ialah pemerintahan yang diwariskan kepada keturunannya, diwaris kepada anak sulung, waris kepada anak sulung, waris kepada anak sulung. Itu namanya pemerintahan yang menggigit. Kita dah dapat lihat pada zaman Khulafah Umayyah, Khulafah Abbasiyah dan Khulafah Al-Utsmaniyah, dan Fatimiyah dan sebagainya. Kita nampak di situ pemerintahannya serah kepada keturunan. Dan kita tengok Kesultanan Melayu pun sama macam tu, iaitu Kesultanan Diraja. Fasa ketiga ialah pemerintahan sombong. Pemerintahan bumi ni diperintah oleh pemerintah yang sombong, yang mana bukannya dalam keadaan perintah tu diturun kepada keturunan, tak. Dia pemerintah dia demokrasi dan sebagainya. Kita dah dapat lihat pada zaman sekarang. Inilah fasa kita ke fasa keempat. Dan fasa keempat ni dah waktu Dajjal mengkonspirasikan dia punya plan dia. Dan dia akan keluar pada fasa keempat. Sangat-sangat dekat. Kalau kita tengok dalam sejarah Imam Mahdi, ada yang mengatakan Imam Mahdi, hadis Nabi Imam Mahdi akan lahir dua gerhana bulan berlaku di bulan Ramadan. Benda tu dah berlaku ke belum? Dah berlaku pada tahun 1981 dan 1982. Jadi kita dah tengok kalau 1981 Nabi kata Imam Mahdi akan dilantik menjadi Imam Mahdi seperti umurku menjadi Rasul. Nanti menjadi Rasul umur 40 tahun. Jadi kalau berlakunya gerhana pada 1981, kita tolak dengan 2020 ni, umur dia berapa sekarang? Umur dia sekarang 39 tuan-tuan, tuan-puan ya. Lagi berapa tahun lagi nak 40? Setahun 2021 ni. Tak tahu, saya hanya ini hanya kajian saja, tapi
nak tunjukkan perkara tu sangat-sangat dekat lah sebenarnya. Kalau bukan setahun pun kita tahun tu, ataupun tahun ni kita tak tahu sebenarnya. Kita kena ready benda ni sebab sangat-sangat dekat perkara ini. Jadi sangat Dajjal nak keluar, sangat-sangat dekat dah. Apa lagi kita nak buat? Kita nak kumpul, kita kena kumpul harta tak apa, boleh. Tapi untuk menyebarkan ke orang lain, itu siasa memberi manfaat kepada orang lain. Bukan kita kumpul harta tak nak bagi orang, tak nak bantu orang, tu sangat salah. Okey, boleh. Mungkin setakat itu sahaja penerangan saya. InsyaAllah esok kita masuk dalam, jika tiada kekangan, saya akan masuk dalam surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah menceritakan tentang kelapangan ataupun orang yang nak lapangkan diri dia. Biasanya baca surah Al-Insyirah dalam Darul Syifa pun ada. Okey, baik. Setakat itu sahaja. Terima kasih yang join. Saya sangat-sangat menghargai anda kerana anda yang sudi dengar penjelasan saya dan membaca sama-sama. Jadi kita yang ketinggalan tadarus malam ni pukul 10 dan esok pagi 7 pagi ya. Kita sama-sama berbicara. Kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan yang mana kita tak tahu keadaan sekarang ni, akhir zaman kan. Kita tak tahu keadaan kita kena kumpulkan amalan. Waktu dia tengah free, tengah lapar, jangan rasa selesa. Kita dah cakap baik tadi, jangan rasa selesa. Kita kena siasa dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara kita berbicara dengan dia, tadarus. Ya, fitnah Dajjal sangat bahaya kali ni. Betul, semua kita semua terselamat dari fitnah Dajjal. Dajjal sangat-sangat dah dekat. Kita kena isi kita punya rohani ni dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ni lah kita punya makanan rohani kita. Sebab Dajjal dia tak mampu attack orang yang kuat rohani dia. Orang yang tak kuat rohani dia, itulah akan jadi pengikut Dajjal. Sebabnya kita sewaktu di kemarau, Dajjal ni akan keluar waktu kemarau. Kita tengok bumi sekarang pun dalam keadaan yang serba nak dekat kemarau pun ada. Jadi pada waktu itu makanan tak ada, air tak ada, langsung tak ada. Kita harapkan makanan dan air selama 40 hari ya, kemarau tu. Dan Dajjal akan berkeliaran, akan merayap di bumi ni selama 40 hari tu. Dia akan merentasi semua tempat, tak ada tempat pun dia tak akan rentas. Dan dia akan menunjukkan kekuasaan dia kepada orang-orang yang sedang lapar dahaga ni, antaranya kita lah. Kau nak apa? Nak air. Dia turunkan hujan. Apa lagi nak? Nak makan lah. Bukan dia bawa kambing. Dia bawa kambing, dia siap panggang semua nak. Itu Allah bagi kelebihan dia. Tak nak jadi pengikut dia. Cuma sebelum kau makan, sebelum kau nak minum, ngaku aku Tuhan. Kita dah keadaan yang kering kontang perut, tak makan 5 hari. Memang kalau ikut kau akal tak fikir panjang, nafsu je lebih. Nafsu kita terlalu banyak, rohani kita terlalu lemah. Kita akan jadi pengikut dia lah. Oh, dah saya nak makan, engkau Tuhan je. Kita lepas. Sama je kita akan, jika anda rohani anda tak kuatkan rohani kita. Jadi nak kuatkan rohani apa? Hafal surah Al-Kahfi ayat 10 pertama dan 10 terakhir. Dan sentiasa mentadarus Al-Quran setiap hari seperti mana yang saya buat. Dan anda pun boleh buat sendiri jika anda tak mahu ikut saya pun tak apa. Sangat-sangat penting perkara ini. Jadi jika Nabi pun nasihatkan, ikat anak perempuan kamu, ikat anak dan isteri kamu di tiang-tiang rumah supaya tak jadi pengikut Dajjal. Sebab antara yang banyak jadi pengikut Dajjal adalah para wanita. Bukan saya nak rendahkan mata wanita, tetapi nak tunjukkan bahayanya fitnah Dajjal ni lebih bahaya daripada fitnah wanita. Sangat-sangat penting dalam kita punya ketahanan iman kita. Sangat-sangat penting. Sebab waktu itu para sahabat pun kata, kalau boleh aku tak nak hidup pada waktu Dajjal. Sebabnya sangat-sangat mencabar iman. Bayangkan para sahabatnya iman dia seperti batu pun, kuat seperti batu pun tak nak hidup pada waktu Dajjal. Ini kan kita yang lemah iman. Kita pun kata, oh saya tak nak ikut Dajjal. Anda tak rasa kemarau lagi, tak rasa lagi, tak makan selama 5 hari, tak minum selama 4 hari. Apa yang kita boleh hidup kalau kita tak ikut Dajjal? Kita boleh hidup, iaitu dengan makan. Kita kan dalam diri kita kan ada dua, iaitu rohani dan jasmani. Bila jasmani kita tak makan, kita makanlah bahagian rohani, iaitu dengan berzikir. Itulah makanan kita setiap hari. Makanan orang beriman pada waktu akhir zaman, waktu Dajjal keluar. Itulah makanan kita. Jadi sangat penting kita kuatkan iman pada waktu akhir-akhir sebegini. Tak sempat dah kita nak kumpul harta. Kumpul harta penting untuk kita bantu orang lain. Itu tak apa. Kita kumpulkan amalan kita sebab kita ni tengah bertuju tanam di dunia dan kita akan menuai di akhirat pula. Sangat penting. Dan
kita selamat daripada fitnah yang sangat dahsyat, iaitu fitnah Dajjal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Terima kasih kepada yang join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.